A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh jahada fillahi haqqa jihadih wa ballagha risalah wa adal amanah wa nashal ummah wa kashafal ghummah hatta atainal yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisuratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan syukurnya kita pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keperluan untuk makhluk-makhluknya. Jadi alhamdulillah, di sisi Allah apa saja yang dijadikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, baik cuaca ataupun keadaan, semuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kita pada malam ini kita sambung bab yang kelima. Bab yang kelima. Mau tengok bab yang kelima ni, pada isi kandungan tu kita akan bertemu dengan sujud sahwi, sujud tilawah, syukur, sembahyang sunat, solat sunat yang tidak muakkad, waktu sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat duha, tahiyatul masjid, solat sunat yang dilakukan secara berjemaah, kelebihan solat sunat yang dilakukan secara berjemaah, solat sunat mutlak, solat sunat tahajud, dan solat jemaah. Solat jemaah tu maknanya solat berjemaah. Jadi itu perbahasan dalam bab yang kelima. Baik, kita masuk tentang sujud. Sujud yang pertama yang disebut dalam kitab ni, yang pertama ialah sujud sahwi. Bila sebut sahwi, maksudnya sujud lupa. Sahwi itu, sahwun tu maksudnya lupa. Disunatkan melakukan sujud sahwi ketika solat sunat fardu dan solat sunat disebabkan meninggalkan sunat ab'ad seperti tasyahud awal dan kunut. Maka hukumnya ialah sunat. Hukumnya sunat. Sujud sahwi itu sunat hukumnya. Bila mana kita tinggal perkara yang sunat ab'ad dalam tasyahud awal ataupun kunut, seperti tasyahud awal dan kunut, sama ada dalam solat sunat fardu, solat fardu ataupun solat sunat, maka hukumnya ialah kita disunatkan untuk sujud sahwi. Termasuklah bila masuk Ramadan nanti,
kita ikut mazhab kita, kita disunatkan untuk baca kunut dah. Baca kunut lepas malam yang masuk malam ke-15, bukan lepas 15, masuk malam ke-15. Mana kata kita terlupa, kita pun boleh sujud turun untuk kita boleh sujud sawi. Terlupa Kalau kita tak sujud sawi ni, dia tak batas sembahyang. Dia tak diistilahkan batas sembahyang. Cuma dia tak lengkap lah, sebab sunat abad ni ialah dia panggil perkara yang besar juga, hampir kepada rukun. Hampir kepada rukun solat tu. Tapi kalau tertinggal rukun terus, batas sembahyang. Tak. Sesungguhnya Rasulullah SAW terus berdiri pada rakaat kedua ketika solat zuhur, dan baginda tidak duduk. Ada juga ketika itu Rasulullah disebut dalam satu riwayat mengatakan pada rakaat kedua tu sepatutnya ada tahiyat awal dah. Tiba-tiba Rasulullah terus terbangun, naik terus berdiri. Baginda tak duduk lah. Bila dah berdiri, baginda tak duduk. Sebab kalau dari segi hukum pun, kalau kita, andai kata kita ni bila tahiyat awal kita terlupa, tak payah turun lah. Tak payah turun, sebab dia kira sunat abad. Kecuali kalau kita duduk pada rakaat yang keempat, tiba-tiba rakaat keempat tu tiba-tiba kita bangun, jadi rakaat ke berapa tu? Rakaat kelima. Bila kita terbangun dah berdiri rakaat kelima, maka hukumnya kena duduk, sebab kita sudah menjangkau rukun tu, menjangkau rukun dah, kita kena turun. Tapi kalau kita daripada rukun, daripada tadi tu kita dah naik terkiam tadi, kita rokok pula, kita menambah lagi kesalahan tu, kan? Menambah lagi rokok, tidak tu bukan, rokok tu bukan, kita tambah tu lagi tak betul. Kalau kita dah begitu keadaannya, kena terus turun, sebab kita tersalah tadi. Berlainan dengan tertinggal tahiyat awal tadi. Tertinggal tahiyat awal tak payah turun, tak payah turun, teruskan. Lepas sebelum beri salam tu kena sujud sawi dua kali. Lepas beri salam baru kita teringat, kita pun tak sujud sawi, kita tak terlupa terus lah. Kalau dalam jangka masa yang tak lama, kita boleh sujud, sebab nanti ada diceritakan lepas Rasulullah beri salam tu, ada ketikanya Rasulullah lepas beri salam tu Rasulullah sujud sawi. Ada dia punya kejadian ni lah. Tapi kalau tempoh yang tak lama lah. Tapi kalau dah beralih tempat, kita tak payah lagi lah, tak payah. Sebab dia tak membatalkan semayang tu. Sebab yang kita kena faham bahawa tertinggal tasyahud awal ataupun kunut tu, dia bukan sebahagian daripada rukun solat. Cuma dia adalah perkara yang besar juga dalam solat tu sendiri. Faham kat situ dulu jadi maknanya kalau orang tertinggal kunut ataupun dia tertinggal tasyahud awal, kemudian tinggal pula tak sujud sawi, maka semayangnya masih lagi sah. Semayangnya masih sah. Tak perlu semayang semula, tak perlu. Semayangnya masih sah. Tapi tak berapa solid lah, tak berapa solid. Sebab tu anak-anak kita kalau dibagi alasan saya tak semayang subuh pasal tak ingat kunut,
dia pun terus tak semayang, salah lah. Kita kena cakap dengan dia, awak walau macam mana awak tak ingat kunut sekalipun, awak kena semayang juga. Sebab kalau awak semayang, awak tak baca kunut, masih sah semayang. Kan? Masih sah semayang. Tapi kalau awak tinggal semayang alasan tak kunut, bukan masalah sah tak sah, masalah haram terus. Haram, berdosa kerana meninggalkan semayang subuh. Itu kedudukannya. Kalau tanya budak-budak kita, kenapa awak tak semayang subuh? Tak ingat kunut lah ustaz. Dia mainang je. Dia tak semayang subuh tu pasal tak ingat kunut. Kan? Tak boleh. Begitu juga ketika terlupa dan tidak sengaja melakukan perkara yang membatalkan semayang, seperti melebihkan rakaat. Maknanya kalau anda kata kita terlupa terlebihkan rakaat, maka kena sujud sahwi juga. Terlebih, bukan kita sengaja. Kalau anda kata dia dah tahu duduk rakaat yang keempat, cuba tambah selagi ya. Boleh nak rasa rajin lagi ni, nak power lebih ni. Dia pun naik gitu, cacang gitu. Lepas tu turun balik, maka batal tu. Batal tu pasal apa? Pasal dia sedar tu. Macam orang makan nasi kat bulan puasa. Ada tak tuan-tuan makan nasi tak terlupa? Ada tak? Ada. Habis pinggang? Ada. Ada. Kalau anda kata terlupa tu, biarlah sepinggang pun. Tapi kalau anda kata buat-buat lupa, tak boleh, batal. Kan? Bulan puasa kan biasa begitu. Biasa kalau hari pertama tu, biasa tengah hari makan nasi, pergi buka tudung saja, bini tak ada orang satu. Makan. Bini balik jepok. Abang buat apa bang? Dah makan biasalah kata. Abang tak puasa ke? Lupa. Dia lupa sungguh tu. Kan? Dia lupa. Kan? Tak ingat. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Dan bagi dia sujud sahwi selepas memberi salam. Ini yang disebut yang abang tanya tadi lah. Abang Suhaimi tanya tadi. Jadi maknanya ada juga ketika sujud sahwi itu dilakukan selepas beri salam. Padahal hukum asalnya ialah kena sujud sahwi sebelum beri salam. Kan? Tapi ada ketika dia sujud sahwi selepas beri salam, itu pun pasal terlupa juga. Ada kita lupa, ada. Tadi kita tertinggal kunut contohnya, kita pun tiba-tiba sampai ke salam, lorak sangat, kita beri salam. Adang lagi tu kita sujud sahwi, adang lagi. Tapi kalau musing cakap dengan orang pula, orang tanya-tanya pula, tak jadi. Jadi tak payahlah, tak payah nak tambah lagi lah. Macam mana? Masih kekal di tempat itu dan tempohnya tak apa lama. Tempoh yang tak apa lama tu maksudnya nak kata apa istilah tak lama tu tak makan masa lah maksudnya. Ibaratnya terikatan kita dengan sembahyang tu masih ada lagi. Walaupun telah beri salam. Baik. Sujud sahwi juga dilakukan ketika seorang itu berasa ragu-ragu sama ada meninggalkan sunat abad yang tertentu seperti kunut, dan perkara yang dilakukan lebih ihtimal kemungkinan. Oleh itu sekiranya seorang itu berasa was-was sama ada dia solat 3 ataupun 4 rakaat, maka wajib menambah 1 rakaat dan disunatkan untuk sujud sahwi. Ataupun ketika dia berada dalam keadaan was-was, ragu-ragu, saya ni rakaat ke berapa ni? 4 ke 5 ni. Jadi kalau dia anda kata 4 ke 5, dia kena ambil yang 4. Kan? Ambil yang 4. 4 ke 5 ke? 3, 4. Kan? Bila 3, 4, maksudnya dia ambil yang 3. Maknanya kena tambah serakaat dah. Itu dia. 3 ke 4. Maka wajib menambah 1. Dia ambil hak yang orang kata ihtimal tu. Hak kebarangkalian tu.
Kalau ia menambah pun pasal dia bukan menambah sahaja, dia pasal dia lupa. Baik. Okey, dalam nota syarah tu ada diterangkan daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur bersama mereka. Baginda terus berdiri setelah 2 rakaat pertama dan dia tidak duduk untuk tasyahud awal. Para jemaah pun tetap mengikuti baginda sampai baginda selesai menyempurnakan solat. Orang-orang pun menunggu salam baginda, akan tapi baginda malah bertakbir padahal baginda dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Kemudian baginda sujud 2 kali sebelum salam lalu beri salam. Kita tuan-tuan kalau dalam masalah solat berjemaah, walaupun yang terlupa tu imam, tapi kita bila berjemaah kita kena follow juga imam. Kena juga follow imam. Ini kata for imam tu dia sujud sahwi, kita kena sujud sahwi juga, walaupun kita dalam keadaan tak lupa. Contohnya tok imam, kita berimam tak, tok imam tu dia terlupa tasyahud awal, dia tak baca, kita jangan rajin pula duduk baca tahiyat awal. Kita kena follow tok imam tu. Bila kita tegur tok imam lah tadi, tok imam pun kita tegur. Tapi kalau tok imam tu macam lama, dia macam confuse ni, aku baca tak baca ni, dan lagi tegur. Tapi kalau tok imam dah berdiri, nak tegur buat apa lagi, dah berdiri. Kalau kita tegur pun, kita takkan boleh duduk punya, boleh tak? Contoh betul tak? Jadi tok imam dah bangun, lepas tu ada pula jemaah tu, aku ni nak baca tahiyat ke nak teruk tok imam? Jawapannya mana satu tuan-tuan? Kena ikut imam lah. Kena bangun juga. Bila bangun kita ikutlah, bacalah macam sembahyang biasa sampailah apa nama ni, kita panggil apa tadi, sampailah kita tahiyat akhir tu kan. Tiba-tiba tok imam tak sujud sahwi juga tuan-tuan, tak sujud sahwi juga. Ketika itu boleh tak kita sujud sahwi? Tadi kalau tok imam sujud sahwi kita kena follow kan. Sekarang ni tok imam dia terlupa dah duduk dia terlupa tasyahud awal tadi. Kita mengharapkan, kita follow dia nanti, kita mengharapkan sebelum dia bersalam tu dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi apa kali tuan-tuan? 2 kali dah, 2 kali. Dia tak buat juga. Jadi sekarang tuan-tuan, kita tunggu dia. Dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita sebagai makmum boleh kita sujud sahwi. Habis tu tergantung tak semayang tadi? Tergantung tak? Tak tergantung. Cuma bagi imamnya, semayangnya dia panggil apa dia tak sempurna di situlah. Tak sempurna tadi, tapi dia tak batalkan semayang. Tapi andai kata dia nampak jemaah, dia dah beri salam, contohnya dia dah beri salam kan, beri salam kiri dan kanan tuan-tuan. Tiba-tiba jemaah ni buat kan, jemaah ni dia kata wah aku pun lupa dia pun sujud sahwi. Maka sujud sahwi dia tadi dah tak terikat dengan kita sebab di luar sembahyang. Nampak tak? Kita tak boleh follow dia dan dia tak follow kita. Sebab dia dah beri salam, dia bagi arahan tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun sujud sahwi dah. Dia pun bau jeng sejak. Tahu jeng-jeng? Kerah kejung ni. Baru ingat dia pun unggah. Sujud sahwi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah itu keadaannya. Waktu tuan-tuan, semua ni ada ilmu belaka kena ada fiqh dia panggil. Fiqh belaka. Kita tak ada fiqh tu yang menyebabkan kita teraba-raba nak buat apa kan. Last sekali kita batal semayang kita. Batal, kena semayang semula. Padahal tak batal semayang dah. Itu dia. Baik.
Tuan-tuan tanya kalau tak tahu ataupun saya penjelasan saya tak apa clear, tuan-tuan kena tanya. Saya pun tadi sebelum saya nak ngajar ni saya tanya juga. Kena tanya dulu sebab ada perkara-perkara yang kita mungkin tertinggal maklumat di situ. Okey. Bacaannya falamma qada salatahu sajada sajdatain summa sallama ba'da zalika. Jadi sujud 2 kali, bacaannya ialah subhanallah. Ada tak dia punya bacaan dia? Tak ada. Tak ada tak ada sini tuan-tuan tahu kan? Subhanallah yanamu wala yashu. Ikut saya. Subhanallah yanamu wala yashu. Subhanallah yanamu wala yashu. Yashu bukan yasfu, yashu. Bukan ko ni apa majid. Yashu. Saha. Subhanallah maksudnya maha suci. Man tu yang tu merujuk pada Allah. Subhanallah yang tidak tidur. Yanamu tidak tidur dan tidak lupa. Bila kita sujud tu kita katakan Allah, kita puji pada Allah, ya Allah kau ni tak lupa, kau ni tak tidur, aku je tidur, aku je banyak lalai kan. Kita kadang-kadang tengah hari terutama macam musim hujan ni lagilah cepat mengantuk. Saya kadang-kadang buat video call pula, buat kelas Google Meet budak, kadang-kadang kita pun teruk mengantuk. Kita pun ustaz kita budak perasan dah mengantuk kan. Mata kita mana larat taman hujan macam ni, tiba-tiba terpejam sendiri Okey, ataupun kalau anda kata lupa tuan-tuan, tak tahu nak baca apa, yang tadi kita tak ingat kan, subhanallah yanamu alaihi kita tak ingat, kita juga boleh baca yang doa yang kita baca masa sujud tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal. Tapi tak, kalau tak tahu nak zikir apa, boleh tak payah zikir? Boleh tak? Boleh. Sujud je lah. Sebab istilahnya sujud tu dia punya pure dia tu. Sujud tu. Kan? Sujud tu. Bacaan tu dah orang kata sunat dah. Macam kita sujud lah. Sujud dalam semayang kita tu hak purenya sujud. Kalau kita tak nak baca, sujud saja, boleh tak sah tak semayang? Sah, tapi rugi lah. Sujud saja, rokok saja, i'tidal saja, kan? Tak dapat benda, sujud saja dah. Baik. Satu lagi hadis kat bawah tu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Ini tuan-tuan, ni berlakunya begitu tuan-tuan bukan atas kelemahan Nabi, tapi berlaku gitu sebagai pengajaran kepada umatnya. Bila berlaku begitu pada diri Rasulullah, itu mendatangkan hukum fiqh kepada kita. Dah. Oh gini. Sebab tu Rasulullah dia dipanggil kahwin dia tu, zaujat dia tu ramai pasal hukum fiqh kat situ tuan-tuan. Oh isteri hok gini. Oh gini. Hukum fiqh tu akan bercampur macam-macam. Kan di situ. Sebab nanti kita semua ambil pedoman daripada siapa? Daripada Rasulullah. Hidup Rasulullah, kan? Itu dia. Sebab tu Rasulullah ni dia lengkap kehidupan dia. Cucu ada, Rasulullah tu datuk, Rasulullah tu paling memperang, Rasulullah bapa sebab dia ada anak. Dah. Kat situ, Okey, Rasulullah semayang zuhur 5 rakaat, kemudian baginda ditanya, apakah solat zuhur ditambah rakaat? Baginda bertanya balik, apa itu? Para sahabat menjelaskan Nabi telah solat 5 rakaat, kemudian baginda pun sujud 2 kali setelah salam. Baginda melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Ini tuan-tuan jangan faham hadis ni seakan-akan Rasulullah bercakap, tidak. Sebab ni hadis ni dalam bentuk periwayatan.
menggambarkan situasi Nabi itu, kan? Jadi bila Nabi semayang 5 rakaat, sahabat duk tanya dalam hati ni, Rasulullah ni solat Zuhur ni dah jadi 5 rakaat ke? Kan? Bila lepas Rasulullah beri salam tu, mungkin ada 3 orang sahabat yang apa nama ni tadi, yang menunggu-tunggu tadi, yang apa nama ni, yang semayang dengan Nabi tadi, semayang 5 rakaat ke? Jadi bila teguran tu secara kalam tu yang tak banyak, yang tak membatalkan semayang, maka Rasulullah terus sujud. Jadi maknanya benda tu dah berlaku setelah sujud, setelah beri salam tadi. Maka di situlah lahirnya hukum, iaitu boleh juga kita sujud sahwi walaupun setelah memberi salam. Datangnya hukum begitu. Boleh insya-Allah. Pernah tak tuan-tuan sujud sahwi ni? Tak, sujud sahwi yang ni lah, yang dalam semayang ya, sendiri-sendiri pernah tak? Ke pakai takyah? Tak payah ke? Yang semayang berjemaah tu yang mungkinlah kita follow imam lah, kan? Tapi kalau sendiri ni, kalau kata kita terlupa sendiri, terutamanya kunut lah. Kunut kadang-kadang banyak kita tinggal tak? Terlupa. Kalau semayang berjemaah ni jarang tertinggal. Tapi kalau semayang seorang diri ni, kalau kat rumah ni, biasanya semayang sujud masa-masa kunut tu terlupa. Kalau tahiyat awal tu biasanya tak terlupa, sebab 2 rakaat tu kita ingat dah nak berehat 2 kali. Kan? Ya? Kadang-kadang terbabah juga. Biasalah. Baik. Dalam satu hadis, apabila seorang itu berasa ragu-ragu ketika semayang, sama ada dia semayang 3 ataupun 4 rakaat, 3 ataupun 4. Ini mudah berlaku, mudah berlaku, kan? Kita semayang tiba-tiba duk rasa 4 ke 3, maka hendaklah dia membuang perasaan ragu-ragu itu, mengambil apa yang yakin, kemudian melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Ambil yang yakin tu. Pasal apa datangnya ragu, tuan-tuan? Memang setan lah. Kerja setan tu memang untuk meragu-ragukan kita, sehingga kita semayang ni rasa hilang fokus. Kalau boleh lepas semayang ni, kita rasa syok semua. Tak sedap hati. Kalau kita layang dia, semayang mula hari. Macam mana? Latih lah. Zikir latih, zikir latih. Sebab dia panggil istighfar tu bukan tempatnya ketika itu. Apa nama tadi? Bila dah berlaku gitu was-was tu, tuan-tuan, bila dah berlaku was-was, kita pegang hak 3 tadi. 3-4 pegang hak 3. Jangan layang dia. Kalau kita layang dia, nanti lepas kita beri salam, mula tak sah semayang dia. Semayang mula, dia suka gitu. Dia suka kita buat penat gitu. Mula penat tu dia jadi jam tu, rasa malah semayang. Kan? Pada hukum fiqh dah ada tadi. Bila kamu ragu-ragu, pegang hak 3 tu. Habis tu tiba-tiba dapat isyarat orang belakang hidup kelih kita. Mana awak tambah rakaat? Ya ke? Tak apalah ya pun. Sebab kita sudah membuang keraguan kita dengan sujud sahwi. Kan ada kadang-kadang orang perasan kita tak? Hidup alik baca Quran, tengok abang ni macam 4 dah tadi. Dia pun pergi kat kita. Awak semayang apa rakaat tadi? 4 lah. Awak semayang lebih dah tu. Ya ke? Saya pun ragu-ragu tadi. Perlu tak kita semayang semula? Perlu tak, tuan-tuan? Tak, sebab yang ragu siapa, tuan-tuan? Yang ragu siapa? Kita ke dia? Kita yang duduk dalam keadaan ada dilema tu, dia sedar. So kita rawatan untuk kita. Dan dia walaupun dia kata abang semayang lebih tadi tu, kan? Melainkan kita semayang, lepas kita beri salam,
Ada orang khabar kita, bang, abang sembahyang 5 rakaat dia. Ya ke? Ya. Betul abang sembahyang 5 rakaat. Okeylah, beres. Awak diam-diam je lah. Jadi dia sembahyang 5 rakaat tu, maka dia kena sembahyang semula, pasal dia sembahyang dalam keadaan dia tak sedar tadi. Dia tak sedar, bahkan dia tak termasuk dalam kumpulan yang dia menghilangkan keraguan tadi. Nampak tak? Tak faham Dia sembahyang 5 rakaat. Sembahyang 5 rakaat, dia tak sedar tadi. Dan ada orang tegur pada dia bahawa dia sembahyang dah lebih daripada rakaat tadi, maka dia kena ulang balik. Ulang balik sembahyang 4 rakaat. Sama kesnya kalau dia sembahyang salah kiblat. Salah kiblat. Contohnya mungkin dia kalau sini orang nampak mihrab ni. Biasa kat mana contohnya? Tempat yang tak ada ni lah, ataupun ada bilik saja. Orang pergi sembahyang kat bilik tu, simbol pun tak ada, kita sejadah pun tak ada tu, kita pun sembahyang. Tiba-tiba ada orang biasa guna tempat tu, dia tengok salah orang sembahyang, kiblat depan dia. Ya ke? Kena sembahyang mula, kena sembahyang semula mengikut kiblat. Kalau kita sembahyang berjemaah, yang tadi tu yang orang yang tak sembahyang tu, dia kan dalam satu dalam sah sembahyang tu. Dan sudah sembahyang semua, baru dalam jemaah tu dia sedar yang kita dah tak perlulah kita sembahyang semula. Ulang-ulang balik tak clear. Macam mana? Dia sembahyang dalam bukan yang orang yang tak sembahyang tu, dia dalam satu jemaah ni lah. Okey. Dia dah imam dah terlebih 5 rakaat. Okey. Masing-masing tak sedar. Masing-masing tak sedar. Dah sudah beri salam. Baru seseorang tak dia tahu dia kita dah buat 5 rakaat. Kita kena sembahyang. Maka hukumnya kena sembahyang semula. Semua kena sembahyang. Hukumnya kena sembahyang semula. Sebab dah ada teguran. Yang lain kes yang saya sebut tadi, kes dalam keadaan dia was-was. Dia was-was, kemudian dia ada cara dia, iaitu dia sudah sujud sahwi. Maka perasaan tu dia sudah dihilangkan dengan gangguan was-was tadi. Itu berlainan Itu kondisinya lah. Tapi macam awak abang sebut tadi, memang berlaku memang berlaku. Hak lain ni dia pun tak tahu nak buat apa, dia tergamar, dia pun follow je. Padahal dia boleh nak batalkan sembahyang dengan imam, boleh. Mufarakah dengan imam lah. Mufarakah dengan imam ni tuan-tuan, bukan kita ceraikan imam, aku ceraikan kau tu imam, bukan begitu. Maksudnya dalam hati dia tu, aku mufarakah dengan imam. Mana kita sembahyang kita ada hak lah. Sembahyang kita ada hak, tak batal sembahyang. Imam 5 tak ikut lah, kita mufarakah dah. Tunggu tahiyat akhir. Tapi kalau anda kata kita dua keadaan, nak tunggu tu imam tu mengharapkan dia gini tuan-tuan, kalau anda kata tu imam dia dah sampai rakaat kelima, dia berdiri, kita tegur tu imam kan, subhanallah, tu imam dia buat hadir, lepas tu dia rokok sujud, maka ketika itu tuan-tuan batal sembahyang tu imam tu, batal sembahyang tu imam. Dan kita yang ikut juga, kita dah tahu ni batal juga. Dan orang yang tak batal, dia duduk stay kat tempatnya. Dan masa tu dia tengok tak imam macam tak boleh pakai, tak makan saman tu, ketika itu boleh niat mufarakah. Tak makan saman. Kalau tok imam tu dia gegih bila orang kata subhanallah, tok imam tanya, kenapa, salah apa saya? Tok imam lah batal ya. Kalau dia turun, dia berturun, dia faham bahawa dia terlebih rakaat, maka kita boleh follow tok imam tu sampai beri salam.
Dan lepas tu kita kena sujud sahwi. Tok Imam sujud sahwi, kita pun sujud sahwi sekali dengan Tok Imam. Lepas tu kita tanya dah, kenapa saya kena sabit kau kan, saya kena sujud sahwi, Tok Imam kan salah. Tok Imam seorang sujud sahwi tak? Sebab ini dalam urusan kita tu ya, saya terang kat situ Baik. Begitu juga sujud sahwi apabila terlupa membaca ataupun tersalah bacaan dalam semayang. Terlupa membaca ataupun tersalah bacaan dalam semayang. Sama ada rukun baca Fatihah ataupun selain daripadanya, seperti tersalah baca Fatihah ketika rukuk atau membacanya ketika qiyam. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya kalau dalam rakaat tu tuan-tuan dah rakaat keempat dah, pasti duk rasa rakaat yang pertama tadi ataupun rakaat mana-mana rakaat tadi, rakaat keempat ke, tuan-tuan dah rakaat keempat kan, duduk ni nak beri salam ni, rasa macam aku rasa Fatihah tadi macam tertinggal lah, rasa macam tak apa sempurna Fatihah tadi kan, tak sempurna. Boleh tak kita kena tambah balik rakaat tu? Kita menambah rakaat ke kita membetulkan rakaat kita tadi? Kita membetulkan rakaat kita tadi kan. Tapi situasinya akan jadi kelang kabut kalau kita sembahyang berjemaah kan. Yang tahu qadiyah tu ialah Tok Imam sajalah, sebab dia tahu dia baca betul tak baca, baca betul tak betul ketika itu Jadi sebab bila Fatihah dia tak betul, dia meranakkan rakaat tu, betul tak? Dia meranakkan rakaat tu, maka rakaat dia tu tak terpakai, dia kena tambah rakaat yang baru. Macam mana? Dia kena kita kena faham kondisi masbuk dulu. Kalau dia masbuk, dia tak apalah, dia tertanggung dengan imam. Tetapi andai kata dia sendiri tahu dia rakaat ke berapa tadi, rakaat ketiga, rakaat keempat tadi, dia rasa macam dia punya Fatihah dia telah dia nilah, dia baca macam caduh sangat, dia ada benda yang rasa tak sempurna, maka dia kena tambah sendiri. Lepas beri salam dia kena tambah sendiri, sebab rakaat itu masih lagi 3. Ataupun rakaat itu masih lagi tak cukup 4. Itulah di situlah letaknya semayang tu ada hukumnya. Boleh tu tuan-tuan nak ceritanya bahawa semayang ni nampaknya semayang, tapi bukan perkara yang kita kata semudah itu. Jangan kata bila sebut bab semayang ni bukan setahun 2 tahun dah, lama dah semayang ni. Tapi itulah. Okey, akhir sekali tuan-tuan, yang bawah sekali tu, sujud sahwi dilakukan kerana seorang itu meninggalkan perkara sunat yang sangat dituntut dilakukannya, dan sangat dituntut supaya memelihara menjaga perkara sunat tersebut, seperti melakukan tasyahud awal. Ni yang tadilah, melakukan tasyahud awal dia terlupa, jadi maknanya kita dituntut juga untuk sujud sahwi. Okey, kemudian nak habis ke tidak belakang ni? Yang sujud tilawah tu, yang sujud syukur tu. Sujud ni. Boleh habiskan sujud ni? Boleh. Nanti kita sambung sujud tilawah je, boleh. Okay, saya habiskan ayat dia. Bila seorang makmum terlupa suatu rukun ketika mengikut imam, maka hal itu akan ditanggung oleh imam. Ini kalau masalah makmum berimam, makmum bila semayang, maka yang terlupa tu ditanggung oleh imam. Al-imamu dhaminun. Imam tu menjamin solat seorang mukmin. Baik. Ini bagus, hadis tepi tu bagus. Dia kata bila salah seorang daripada kamu ragu dalam solatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia solat, 3 ataupun 4, maka buanglah keraguan, ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam,
Jika ternyata dia solat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan solatnya. Cuba tengok tuan-tuan. Jika ternyata solatnya 5 rakaat macam saya sebut tadi, kan? Dia tadi awal memang dia rasa ragu 3 ke 4. Tiba-tiba lepas beri salam, lepas dia sujud sahwi, ternyata solatnya berapa rakaat? 5 rakaat. Maka sujudnya telah menggenapkan solatnya. Lalu jika ternyata solatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah penghinaan bagi syaitan. Bila kita sujud sahwi itu menjadi penghinaan kepada siapa tuan-tuan? Syaitan. Kerana syaitan kita telah menghilangkan dia punya keraguan yang ada pada kita. Itu dia. Okey, belakang dia. Maksudnya seorang imam akan menjamin dan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh imam makmum, seperti mana imam menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk dan baca surah dengan lantunan yang kuat, dan selain daripada itu. Sujud sahwi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sujud walaupun terdapat banyak kesalahan. Jadi kalau banyak tertinggal, kesalahan tu dikira sekali juga. Sujud sahwi tu sekali je. Padang sekali saja. Dalam satu waktu solat itu, sujud sahwi sama-sama seperti sujud ketika solat dilakukan selepas tasyahud akhir, sebelum beri salam. Berdasarkan hadis riwayat daripada Az-Zuhri, meriwayatkan wa fi'luhu qabla salam huwa akhir al-amrain min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi dilakukan sebelum beri salam, ianya merupakan 2 perkara yang akhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu perbahasan kita tentang sujud sahwi. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan datang daripada saya sendiri. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.